Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang isu hubungan etnik dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan pada tahun 1957 adalah sebuah hasil daripada pemuafakatan sosial antara orang Melayu dan orang bukan Melayu dalam mempersetujui beberapa perkara untuk kestabilan negara. Saya Nur Azura binti Ajian akan membentangkan perkara 3 dan perkara 8 yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan yang mempunyai kaitan dengan isu hubungan etnik. Perkara 3 adalah Islam sebagai agama persekutuan. Islam dinyatakan sebagai agama persekutuan, tetapi agama yang lain boleh dipraktikkan dengan aman dan harmoni. Ketika proses penyemakan cadanan perlembagaan persekutuan, telah timbul satu salah faham tentang sikap Raja-Raja Melayu mengenai persoalan untuk menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Raja-Raja Melayu berpandangan bahawa jika mereka memperakukan agama Islam sebagai agama persekutuan, ia akan mempercetuskan prejudis tentang kedudukan mereka sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing. Cadangan ini juga akan mencerobohi dengan serius hak negeri dan kerajaan sepenuhnya apabila menangani persoalan agama Islam. Oleh itu, setelah pelbagai rundingan dan perbincangan dijalankan, Islam sebagai agama persekutuan telah dipersetujui dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama kekal di negeri masing-masing. Syarat yang kedua, rakyat selain yang beragama Islam bebas menganuti dan mengamalkan agama mereka. Ketiga, Islam adalah aspek pendirian diletakkan dalam bidang kuasa negeri. Yang keempat, Islam dalam aspek awam diserahkan kepada kuasa parlimen. Oleh kerana Malaysia adalah terdiri daripada masyarakat daripada pelbagai kaum dan etnik, perkara 8 telah dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Perkara 8 adalah kesamarataan, iaitu hak terhadap layanan sama rata di sisi undang-undang. Dalam mana-mana undang-undang atau pelantikan jawatan di bawah pentadbiran awam dan sebagainya, tidak boleh ada sebarang diskriminasi terhadap warga negara atas alasan lainan agama, keturunan, tempat lahir ataupun jantina. Pihak berkuasa awam juga tidak boleh mengamalkan diskriminasi terhadap sesiapa pun atas alasan dia menjalankan perniagaan atau bermastautin di negeri-negeri persekutuan atau di luar bidang kuasa pihak berkuasa tersebut. Bagi menyempurnakan perkara ini, perlembagaan telah memperuntukkan konsep diskriminasi perlindungan sebagai salah satu peruntukan yang penting dan diiktiraf. Melalui peruntukan ini, undang-undang dapat memberikan perlindungan dan hak istimewa kepada etnik-etnik dalam negara dan tidak dinafikan juga peluang terhadap kumpulan atau etnik yang lain. Peruntukan ini disediakan untuk membantu sesuatu etnik dalam beberapa aspek kehidupan seperti perkhidmatan awam, ekonomi dan pendidikan.
etnik yang ketinggalan dalam arus pembangunan negara mesti dibantu dan ditingkatkan taraf hidup agar mereka dapat menyaingi etnik yang lebih terkehadapan. Seterusnya saya serahkan kepada Amirul untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang isu hubungan etnik dalam perlembagaan persekutuan. Terima kasih Azura di atas penjelasan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Mukminin bin Muhammad. Saya akan membentangkan tentang perkara 10-4 dan perkara 11 dalam perlembagaan persekutuan. Perkara 10-4 menyatakan pada mengenakan sekatan-sekatan demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau ketenteraman awam di bawah fasal (2)(a), Parlimen boleh meluluskan undang-undang melarang dipersoalkan apa-apa perkara, hak taraf, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh peruntukan bahagian 3 perkara 152, 153 atau 181, melainkan yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang itu. Di sini jelas memberitahu tentang batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya. Baru-baru ini dikejutkan dengan carangan pemansuhan Akta Hasutan 1948. Dikatakan akta ini menyekat kebebasan bersuara. Akta ini juga dikatakan sudah ketinggalan zaman. Jikalau kita perhatikan, akta ini berkait rapat dengan perkara 10-4 kerana pemansuhan akta ini akan membabitkan perkara 10-4 yang menjamin kedudukan beberapa isu sensitif seperti kewarganegaraan, keistimewaan Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah komuniti lain, bahasa Melayu dan kedaulatan raja-raja. Pada hakikatnya, perkara 10-4 dimasukkan dalam perlembagaan bagi mengelakkan kesan tragedi 13 Mei 1969 yang mempertikaikan kedudukan bangsa sehingga berlaku rusuhan kaum. Oleh itu, Akta Hasutan bertujuan untuk mengekang segala bentuk hasutan yang boleh menjurus kepada perpecahan kaum dan menggugat keamanan negara. Pada akhirnya, cadangan ini ditolak. Perkara 11 pula menyatakan, pertama, tiap-tiap orang menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal 4 mengembangkannya. Kedua, tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Ketiga, tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat, dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Keempat, undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang menganut agama Islam. Kelima, perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral. Ini menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan Islam di negara kita. Baru-baru ini di Malaysia, isu murtad menjadi perbualan hangat dan isu murtad sering kali diperbahaskan. Terdapat satu kes di mana penafsiran perkara 11 yang kurang tepat, iaitu yang membawa maksud Islam yang dijelaskan dalam perkara 3 dalam perlembagaan hanya melibatkan upacara sahaja. Penafsiran ini dijadikan hujah untuk menolak kedudukan utama agama Islam dalam perlembagaan dan menggunakan konsep sama rata. Banyak peguam menggunakan tafsiran ini untuk berhujah. Ini jelas menafikan perkara 10-4 yang menjaga keutamaan agama Islam itu sendiri
Maka perkara sebegini tidak boleh dibiarkan berterusan. Seterusnya, saya serahkan kepada syuhada. Silakan. Assalamualaikum, saya Syuhada. Saya akan menerangkan tentang perkara 14 dan perkara 38 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh isu hubungan etnik di Malaysia. Perkara 14 menerangkan tentang kriteria yang membolehkan seseorang itu mendapat kewarganegaraan Malaysia. Antara kriteria tersebut ialah setiap orang yang lahir sebelum Hari Malaysia yang telah pun mendapat kewarganegaraan persekutuan, ataupun setiap orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia, ataupun setiap orang yang lahir sebelum Hari Merdeka, dan lain-lain kriteria yang tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan yang boleh dirujuk di laman web rasmi kerajaan. Syarat-syarat yang diperkenalkan dalam perkara 14 ini adalah salah satu usaha untuk mencapai toleransi dan harmoni antara semua etnik di tanah Melayu ataupun Malaysia. Sejak dahulu lagi, isu kewarganegaraan menjadi sebuah kontroversi yang hangat antara orang Melayu dan orang bukan Melayu. Pada mulanya, orang Melayu menentang keras sistem Jusoli yang diperkenalkan oleh pihak British kerana bagi mereka, sistem ini memberikan status kewarganegaraan yang longgar kepada orang bukan Melayu. Mereka juga bimbang disebabkan kelonggaran sistem ini, kedudukan dan hak-hak istimewa orang Melayu akan terancam. Namun, orang Melayu mula menerima kewarganegaraan orang bukan Melayu dengan syarat orang bukan Melayu haruslah menerima dan mengiktiraf kedudukan dan hak-hak istimewa orang Melayu. Seterusnya ialah perkara 38 dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 38 menerangkan tentang penubuhan Majlis Raja-Raja. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja mempunyai beberapa peranan untuk menjaga beberapa bidang kuasa di Malaysia. Antaranya ialah Majlis Raja-Raja bertanggungjawab untuk memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Majlis Raja-Raja juga bertanggungjawab untuk mempersetujui atau tidak mempersetujui mana-mana perbuatan, amalan dan upacara agama di Malaysia. Selain itu, Majlis Raja-Raja juga mempunyai kuasa untuk memberi ampun atau lega hukum kepada mana-mana pesalah. Secara amnya, Majlis Raja-Raja memainkan peranan yang besar untuk memastikan kedudukan dan hak-hak istimewa kaum Melayu dan Bumiputera daripada terancam. Hal ini termasuklah menjaga aspek-aspek agama, bangsa dan bahasa golongan ini daripada terancam atau diganggu oleh mana-mana pihak luar. Namun, acap kali kita melihat semakin banyak kes di mana penghinaan terhadap Majlis Raja-Raja, terutama sekali Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, tindakan tegas haruslah diambil oleh pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia untuk memastikan kuasa dan kedudukan Majlis Raja-Raja dapat dijamin.